A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bertemu lagi pada pagi ini dalam siri kuliah Riyadhus Salihin yang kita adakan setiap 2 minggu, ya. InsyaAllah ahlan wa sahlan kepada semua yang sempat hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah catat kehadiran kita dalam majlis ilmu ini sebagai satu ibadah, dan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita untuk menerima apa yang baik dan terus membimbing kita untuk melaksanakan apa yang terbaik di sisinya, insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Jadi kita akan sambung pada pagi ini hadis daripada kitab Riyadhus Salihin, bab muraqabah. Ada orang bagi salam, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ukhti. Ya, jadi untuk pengetahuan, kuliah ini adalah anjuran Masjid Batu 16 Rawang dengan kerjasama Ikram Hulu Selangor. Yang mana kuliah ini pada asalnya diadakan di masjid, tetapi sejak PKP ni kita tidak dapat bertemu secara F2F, maka kita buat secara online. Ya, alhamdulillah dapat juga kita meneruskan kuliah, ya, walaupun kita tidak dapat bertemu di apa nak kata, nak bertemu secara fizikal, tetapi kita terus dapat berhubung antara satu sama lain dan dapatlah juga kita ingat memperingati. Ada lagi yang bagi salam. Ahlan wa sahlan, orang Kelantan ni. Okey, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tolong share supaya lebih ramai yang dapat mengambil manfaat daripada hadis-hadis yang akan kita bacakan, ya. InsyaAllah, sebagaimana yang saya dah nyatakan, hari ini kita akan sambung bab Al-Muraqabah daripada kitab Riyadhus Salihin ini. Dan 2 minggu sebelum ni kita dah baca hadis pertama. InsyaAllah hari ini kita akan terus sambung hadis yang kedua, insyaAllah, ya. Siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin tu, bolehlah buka. Kalau tak ada pun tak apa, dengar. Tapi seelok-eloknya ada buku nota lah, ya kan. Catatlah apa-apa yang penting tu, sebab mana tahu Allah izin esok lusa nak menyampai pula kepada orang lain, ya. Jadi bab tanggungjawab kita, kalau ada ilmu tu eloklah kita sampaikan. Nabi pun pesan balighu anni walau ayah. Tapi yang lebih parahnya, kalau kita tak menyampai sedangkan ramai lagi orang tak tahu, takut-takut kita termasuk dalam orang yang laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana menyembunyikan ilmu. Nauzubillah, ya. Okey, apa hadis kedua yang akan kita baca pada pagi ini? An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada sahabat yang dikenali dengan Abi Dzar ataupun Abu Dzar, ya. Abu Dzar, nama dia Jundub bin Junadah.
bukan dia seorang yang sahabat yang meriwayatkan hadis ni, ada seorang lagi sahabat yang terkenal juga, iaitu Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini disampaikan oleh dua orang sahabat besar, iaitu Abu Zar dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Zar lebih terkenal dengan kunyah dia Abu Zar. Nama dia jarang orang sebut, ya. Manakala Muaz pula dia lebih dikenali dengan namanya. Kalau sebut Abi Abdurrahman tu ramailah Abu Abdurrahman. Tapi kalau sebut Muaz tu dia je lah, ya. Tapi sebelum kita baca hadis yang mereka berdua riwayatkan ni, kita berkenalan sedikit, ya, dengan periwayat hadis ni, iaitu Abu Zar. Jadi walaupun dia dua orang, tapi hari ni saya nak ceritakan tentang Abu Zar. Muaz kita cerita lain kali, bukanlah kata nak ketepikan Muaz, tidak kan dia. Sebab kalau kita duk cerita perawi, nanti tak sempat pula kita nak baca hadis, ya. Jadi kita berkenalan dengan salah seorang periwayat ni, iaitu Abu Zar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Zar ni antara orang yang terawal memeluk Islam, ya. Ada orang antara yang terawal memeluk Islam. Ada yang berkata dia orang keempat, ada yang berkata orang kelima. Tapi kalau kita baca kisah dia memeluk Islam itu, rasanya bukan keempat kelima lah, mungkin lebih sikit lah. Tapi memang antara yang terawal lah. Beliau ni berasal daripada kabilah, daripada tempat Ghifar. Ghifar ni adalah satu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Sebab itu dia disebut Al-Ghifari, maknanya seorang yang berasal daripada Ghifar. Tapi yang mungkin agak kita rasa kagum juga, pekerjaan dia sebelum masuk Islam. Apa kerja dia? Merompak, ya. Jadi kabilah Ghifar ni terkenal dengan kerja merompak, ya. Jadi kalau ada kabilah dagang, ya, daripada Mekah yang nak pergi ke Madinah ke, ataupun nak pergi ke atas sana lah, yang lalu ke Ghifar ni mesti kena rompaknya. Dan Abu Zar ni seorang yang sangat berani, dia boleh buat kerja merompak tu seorang-seorang je, ya. Dikatakan seorang yang berbadan tinggi, kulitnya agaknya sawo matang kot, hitam lah kan, gelap lah kulitnya kan, dia berani. Dia boleh buat kerja merompak ni seorang-seorang je, ya. Tapi pada masa yang sama, ya, walaupun kerjanya merompak tu, tapi pada masa yang sama dia kata dia seorang yang ta'alluh. Ta'alluh tu maknanya dia memang menyembah Tuhan. Jadi artinya dia tak percaya kepada berhala-berhala ni. Dia percaya ada Tuhan yang mencipta alam ni. Tapi dia tak tahulah siapa Tuhan tu. Dan Ustazah nampak Ukhti Roha kita bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ni orang Perak pun ada, ya. Tun Ukhti Cikgu Tun kita. Waalaikumsalam. Okey, ya. Jadi dia ni dia tahu, dia tengok alam ni, dia tahu ada pencipta, tapi dia tak tahulah kan, tak kenal Allah. Jadi dia sembah Tuhan tu. Dia tak sembah ciptaan. Jadi ada diceritakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bagaimana dia menyembah waktu jahiliah dulu. Dia nak sembah Tuhan tapi dia tak tahu kan. Jadi dia kata bila matahari terbit je, maka dia menghadap matahari tu. Wallahu alam lah dia buat apa kan. Jadi maknanya dia tegak kat situ. Niat dia ialah nak sembah Tuhan matahari tu, bukan Tuhan, bukan matahari. Jadi
Sampailah tak tahan panas, baru dia beredar. Begitu sekali maknanya keinginan dia untuk menghambakan diri kepada Tuhan pencipta alam. Ini Abu Zar ya. Jadi maknanya seorang yang memang waras lah kan. Tak adalah nak sembah patung. Ada juga kisah dia dengan ada berhala juga sebab mungkin dah jadi budaya kan. Jadi ada kisah dia dengan berhala. Satu hari dia letak susu dekat berhala tu, atas berhala ke apa macam mana, tak pasti macam mana dia letak susu. Lepas tu dia tinggal, anjing datang minum susu tu sampai habis. Lepas tu anjing ni dah habis minum susu, dia kencingkan berhala tu. Jadi bila Abu Zar tengok, dia balik kan, dia tengok susu dah habis, dah kena kencing. Jadi dia kutuk berhala tu, apalah engkau ni, dia kata. Jadi kalau dia sendiri tak dapat mempertahankan diri daripada dikencing anjing, jadi apalah tahap orang yang sembah berhala tu. Jadi dia kutuklah berhala ni, macam tak guna kan. Jadi bila isteri dia dengar Abu Zar ni duk kutuk-kutuk berhala tu, isteri dia pun bimbang lah, takut Abu Zar ni kena sesuatu yang tak baik sebab dia kutuk Tuhan. Jadi Abu Zar cerita apa yang berlaku. Dia cuba tengok berhala ni, susu dia, anjing makan sampai habis. Lepas tu anjing kencingkan dia tak boleh buat apa. Jadi isteri dia pun terfikir juga, lalu dia kata mengharapkan supaya mereka diberi petunjuk kepada Tuhan yang benar. Jadi tengok fitrah manusia memang hendakkan kata mencari pencipta tu. Dan kalau fikir boleh faham kan apa yang patut disembah dan apa yang tak patut disembah. Ya? Jadi sekarang nak cerita macam mana Abu Zar ni memulai Islam, yang mana dia antara orang yang awal ya. Masa tu orang kata dakwah tak tersebar luas lagi, tapi orang dah cakap-cakap lah tentang ada Rasul. Itu menunjukkan bukan 3-4 orang lah, maknanya dah agak ramai juga kan yang memulai Islam. Okey, jadi dia kata dia dengar kat Mekah ni ada orang mengaku Nabi. Lepas tu dia suruhlah abang dia pergi tinjau kat Mekah tu. Apa berlaku sebenarnya. Jadi abang dia pun pergilah. Dia dengarlah Nabi menyampaikan ni. Lepas tu dia pun balik jumpa Abu Zar. Abu Zar tanya, apa yang kamu jumpa? Dia kata, adalah aku jumpa orang, dia ajar kepada kebaikan. Macam itulah. Jadi bila abang cerita macam tu, dia macam tak puas hati kan. Tak sampai apa yang dia harapkan. Dia kata, aku pergi sendirilah. Dia pun bawa lah bekal air. Pergi sendiri kat Mekah. Pergi sampai ke Kaabah tu. Dia tak tanya orang. Dia nak jumpa sendiri Nabi tu. Orang yang dikatakan Nabi, dia nak jumpa sendiri. Dia tak kenal Nabi tu siapa kan. Tapi dia tak nak tanya siapa-siapa. Dia duduklah belika kat Mekah, kat sekitar Kaabah tu. Sampai sehari suntuk kan. Orang pun tak tegur dia. Dia pun tak nak tanya orang. Agaknya dia harap dia dapat jumpa direct dengan orang tu kan. Jumpa orang tengah bagi penyampaian ke apa, wallahu alam. Jadi dia termangu-mangu lah, terkontang-konting kat situ. Tapi tak jumpa-jumpa. Sampailah dah malam dah, Ali tanya. Ali dia perhati orang ni siapa ni. Ali pun tak tegur dia pun tak tegur Ali. Dia sampai malam, Ali kata, tak ada tempat tinggal ke? Kalau tak ada, marilah tumpang rumah saya kan. Jadi Ali pun ajak Abu Zar ni bermalam. Tapi tak tanya. Kemudian sampai esoknya dia tengok merayau-rayau lagi macam mencari sesuatu. Akhirnya Ali pun membuka mulut. Dia kata, boleh tak cerita apa sebenarnya tujuan kamu ni? Sebab dia nampak ni orang asing, bukan orang Mekah. Lepas tu macam
tertinjau-tinjau nak cari apa sebenarnya orang ni kan. Jadi ahli tanyalah, kamu ni sebenarnya cari apa tujuan datang ni. Kemudian Abu Zar kata, kalau kamu janji nak tunjuk kat aku dan tak nak dedahkan kepada orang lain, aku bagi tahu tujuan aku. Okey, ahli janjilah akan tunjuk apa yang dia cari. Memang orangnya lah kan, dia kata, aku dengar ada orang yang mengaku jadi nabi dan mengajak pada agama yang barulah. Dia kata memang betul lah, maknanya tepat lah kan. Dia tanya orang yang tepat lah. Jadi dia kata okey, ikut aku. Jadi masa tu dia dalam, orang kata di awal kan, dakwah masih dalam bentuk sir. Jadi tak terbuka, dan tempat Nabi ajar pun masih nyorok-nyorok, tak orang, kalau orang tahu maknanya berbahayalah kepada tempat dia tu. Jadi Ali kata macam ni, kau ikut aku, tapi kalau dalam perjalanan, kalau aku nampak sesuatu yang berbahaya, dia tak nak dedahkan tempat tu pada orang kafir, sebab nanti akan diserang ke macam mana kan. Jadi dia kata kalau aku nampak sesuatu yang mencurigakan, dia kata aku buat-buatlah, betulkan kasut ke apa, tapi kamu jangan ikut akulah, kamu berjalan je. Kan, jangan nampaklah kita ni bersama. Jadi kalau tak ada apa-apa, kamu ikut je aku. Macam tu lah. Jadi mereka pun daripada situ pergilah ke tempat Nabi SAW. Dia tak ceritalah rumah siapa dan di mana. Jadi dia kata sampailah Ali bawa jumpa Rasulullah SAW. Jadi itulah dia dengar dan terus memeluk Islam ketika itu. Itu kisah pencarian Abu Zar, pencarian kepada Islam. Kan itulah pentingnya. Maknanya kalau kita mencari, insya-Allah Allah akan temukan kita, dan Allah bagi kita akal, dan contohnya menggunakan akal dengan baik, mencari yang paling besar, iaitu mencari Maha Pencipta, bukan sembah ciptaan. Jadi sebenarnya segala ciptaan Allah ni memang menakjubkan dan memang membawa kita kepada yakin bahawa di sebalik alam yang luas, yang indah, dengan segala yang indah, yang sempurna semua ni, pasti ada yang menciptanya. Jadi begitulah antara pencarian Abu Zar kepada mengenali Tuhan sehingga dia berjumpa, dan kita tahu dia menjadi seorang sahabat yang hebat. Ada satu lagi yang kita tak boleh lupa tentang Abu Zar ni. Kan antara yang awam memeluk Islam, diakui orang yang petah dan orang yang warak, zuhud, dia berjuang bersama Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah tak pernah bagi dia jawatan kan. Sehingga dia pernah tanya, kenapa Rasulullah tak lantik saya untuk mengetuai sesuatu jabatan ke satu apalah kan, suatu tugasan, lantik jadi gubernur ke mana-mana ke apa kan. Ala tastamiluni, kenapa Rasulullah tak lantik saya? Tapi Rasulullah jawab apa? Rasulullah tepuk bahu dia. Dia kata, Abu Zar, kamu ni lemah, dia kata kan, dan jawatan itu amanah, nanti akan dipersoalkan, akan mencelakakan kamu di akhirat nanti kalau tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kan. Jadi maknanya jawatan ni hanya ada orang yang mampu pegang, kalau tidak akan membawa penyesalan, kecuali orang yang mengambil jawatan itu dengan haknya, dengan sebenarnya. Maknanya ambil dengan cara yang betul dan laksanakan tanggungjawab itu dengan cara yang betul, barulah tak akan menyesal. Tapi kalau ambil dengan cara yang salah, ni dengar ya, ambil dengan cara yang salah, merampas daripada tangan orang lain yang lebih berhak.
Lepas tu ambil tu pula dah lah cara yang salah. Tapi kemudian tidak melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, ia akan membawa penyesalan dan siksaan di akhirat kelak. Jadi sahabat sekalian, apa lemahnya Abu Zar ni? Dia seorang yang alim, seorang yang zuhud. Jadi nak cerita, setiap bidang itu ada orang yang sesuai untuknya. Jadi bukanlah makna orang yang alim jadi boleh pikul semua tanggungjawab kan. Jadi mungkin kelemahan dia dari segi kepimpinan, dari segi pentadbiran, dari segi ialah nak memikul amanah kepimpinan. Tidaklah bermakna dia orang yang tak baik kan. Dia sangat alim, orang yang sangat zuhud. Tapi Nabi tengok dia tak layak untuk memegang amanah kepimpinan. Jadi maknanya orang kata setiap bidang itu ada orang yang sesuai untuknya. Yalah kalau kita bayangkan dalam urusan dunia kita ni kan, kalau orang yang mahir bawa kapal terbang, pilot, tak semestinya dia mahir dalam bawa kereta kat atas darat ni kan. Betul tak? Even kalau sama-sama kenderaan atas darat pun, kalau ada lesen motor, boleh tak bawa kereta? Tak boleh kan? Kena ambil lesen kereta. Kalau dah ada lesen kereta pun, boleh tak bawa lori? Tak boleh. Kena ambil lesen lain untuk bawa lori. Jadi maknanya itulah maksudnya. Setiap bidang itu ada kepakaran yang tertentu, yang kita kena mahir. Tidaklah kata bila alim tu, kita panggil ulama lah kan. Alim dalam fiqh, dalam tafsir, dalam hadis. Tidak bermakna dia ada kekuatan untuk menjadi pemimpin. Sebab menjadi pemimpin ini dia ada satu kemahiran tertentu. Ada satu ilmu yang khusus. Barulah dia dapat menjalankan amanah kepimpinan dengan betul. Kalau nak lerek pula cerita Abu Zar ya, tak sampai pada hadis. Ya. Tapi mudah-mudahan ia memberi pengajaran yang berguna kepada kita, insya-Allah. Ya, jadi nampaknya ada baru beberapa orang yang masuk dan bagi salam. Tolong share lah ya, supaya kita dapat menyebarluaskan lagi pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang sahabat ni, iaitu Abu Zar dan Muaz. Jadi kita cerita sikit sebanyaklah tu latar belakang Abu Zar, tapi belum cerita pasal Muaz radhiyallahu anhuma. Tak apa, insya-Allah lain kali kita cerita tentang Muaz pula ya. Okey, jadi apa hadis yang mereka berdua titipkan kepada kita? Qala ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa dia? Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillah, ya, takutlah kepada Allah. Maknanya takut kepada Allah, kita tahulah artinya kita pelihara diri daripada melakukan perkara yang Allah larang dan berusaha melakukan apa yang Allah suruh. Itu takwa ya. Jadi takwa kepada Allah ini, menjauhi apa yang dilarang, melakukan apa yang disuruh, dia tidak bertempat dan tidak bermusim. Nabi kata, haitsuma kunta, di mana jua kamu berada. Maknanya, sama ada kita seorang diri atau kita di hadapan orang ramai. Sama ada kita di rumah atau di jalan, atau di pasar, atau di tempat kerja, atau apa lagi? Tempat belajar. Maknanya haitsuma kunta, umum. Di mana dan pada bila-bila masa. Kita kena sentiasa jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah. Jauhi apa yang Allah larang. Sentiasa pastikan kita buat apa yang Allah suruh. Kalau kita depan orang je, kita tak buat benda yang Allah larang, maknanya itu kerana kita takut dan malu pada orang. Kan, sedangkan yang menghisap kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Janganlah kata depan orang baik, macam Piramli kata pijak semut pun tak mati kan. Macam mana? Pijak semut tak mati depan isteri sebab dia takut isteri tak tahulah. Kan, kalau di depan isteri pijak semut pun tak mati, tapi kalau di di luar joli sana joli sini. Jadi itu orang kata sindiran yang sangat tajam ya. Jadi maknanya kita memelihara tingkah laku kita luar dan dalam. Macam mana? Kat dalam tu niat kita lah kan, niat kita, fikiran kita, apa lagi? Apa yang dalam lah. Sebab Allah tidak menghisap perbuatan sahaja. Jadi ittaqillah haitsuma kunta, maknanya jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga niat, jaga fikiran, jaga perasaan di mana saja kamu berada. Maknanya sama ada Allah, maaf terbatuk pula. Ya, sama ada ketika bersendirian. Kata kalau nak rancang benda tak elok tu kita seorang-seorang lah kan. Takkan nak rancang benda tak elok depan orang. Jadi maknanya sebab kita rasa orang tak nampak, kita boleh buat apa yang kita nak. Tak boleh. Allah nampak ya. Haitsuma kunta. Jadi di mana saja kamu berada. Maknanya dalam keadaan apa pun dan pada bila-bila masa. Merangkumi semua. Okey. Kering tekak pula ya. Okey. Itu yang pertama, pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesanan yang merangkumi seluruh hidup kita. Maksudnya sama ada kita masih muda, kita dah warga emas ke, pertengahan ke, tak kira ya. Jadi wasiat ini sangat umum, meliputi untuk semua dan meliputi semua tempat dan masa. Okey. Sekarang ni kita orang kata kita bukan saja keluar daripada rumah kan. Kalau duduk kat rumah pun depan komputer, depan dengan telefon tu dah orang kata apa? Dah terbang ke mana-mana ke serata alam. Jadi itu pun kena takut pada Allah tu bila nak tekan-tekan ni kan. Nak tekan apa ni, nak status ke kan, nak forward apa. Itu kena takut pada Allah tu. Kalau orang kata semua orang kata pegang dengan hadis ni, tak adalah keluar benda yang mencarut-carut, benda yang fitnah-fitnah dekat media sosial ni kan. Kata sekarang ni dah jadi medan kan. Medan untuk orang tak takut pada Allah, melepaskan segala benda yang tak sepatutnya. Itu tak ada sebab lain lah tu. Puncanya inilah tidak ingat pesanan Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta. Di mana juga kamu berada, pada bila-bila masa. Kena sentiasa takut pada Allah. Jadi inilah dimasuk dalam bab muraqabah ni. Jadi macam mana kita nak rasa takut pada Allah, itulah muraqabahnya. Rasa kalau kita tulis apa, Allah nampak. Kalau kita buat apa, Allah nampak. Kalau kita cakap apa, Allah dengar. Kalau kita fikir apa, Allah tahu. Jadi itulah orang kata kesesuaian hadis ini dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, diletakkan dalam bab al-muraqabah ni. Maknanya kita sentiasa merasai Allah memerhati kita. Jadi bila kita sentiasa merasai, menginsafi, menyedari Allah memerhati kita, jadi timbullah gerakan, tindakan yang membayangkan kita menjaga diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak melakukan apa yang Allah larang dan berusaha untuk mematuhi apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Jadi tengok ya betapa hebatnya Nabi SAW yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada pesanan supaya takut kepada Allah, memelihara diri daripada kemurkaan Allah dalam semua keadaan itu. Nabi kata apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Maknanya, kenapa Nabi kata ikutilah kejahatan dengan kebaikan kan? Dah takut pada Allah, dah jaga diri dah dalam semua tempat, semua keadaan. Apa lagi buat jahat kan? Tapi tengok ya, Nabi SAW yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf kelemahan manusia. Maknanya kita ni jaga macam mana pun tak boleh elak daripada tersalah, tersilap, tersasul, tergelincir. Dah jaga dah ni, tak nak buat yang tak baik ni kan. Jaga sangat-sangat. Tapi kadang-kadang terlajak juga kan. Kadang-kadang tersilap juga, kadang-kadang tergelincir juga. Jadi tersilap, tergelincir, tersasul, tersalah bukanlah satu yang diaibkan. Ada jalan. Jadi maknanya kalau kita salah tu, janganlah buat kata, aduh geramnya aku ni tak guna ke apa. Tak ada kan. Nabi bagi peluang, Nabi tunjuk jalan. Jadi kalau kita tersalah buat silap, Nabi kata atbi'is sayyi'atal hasanata. Bila buat jahat, buat tak baik, ikuti dengan hasanah. Lepas tu buat baik. Apa dia baiknya? Antara yang mula-mula buat baik ni apa? Taubatlah. Insaflah, istighfarlah, minta ampunlah. Macam itulah. Jadi maknanya kalau kita dah terjebak dengan kejahatan, tak kiralah kejahatan apa, besar kecil ke, tamhuha, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan itu. Bahasa orang sekarang dia delete dah. Dia delete. Jadi ada ulama kata yang ini dia kata khusus dengan apa? Kejahatan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi maknanya kalau dosa kita dengan Allah sahaja, maknanya dah boleh delete lah dengan kebaikan yang kita buat selepas tu. Kan Nabi pun sebut antara solat dengan solat, dia menghapuskan dosa antara keduanya kan. Antara apa? Zuhur dengan asar, dia menghapuskan dosa antara zuhur dengan asar tu. Bila lepas asar, maghrib. Jadi bila solat maghrib, dia menghapuskan dosa antara asar dengan maghrib dan seterusnya. Ada hadis Jumaat ke Jumaat. Maknanya esok Jumaat, datang Jumaat esok dia menghapuskan dosa antara esok dengan Jumaat yang lepas. Kemudian datang Jumaat satu lagi, dia menghapuskan dosa antara Jumaat dengan Jumaat. Begitu juga Ramadan dengan Ramadan. Kita dah tak lama nak sambut Ramadan. Jadi datang Ramadan ni, dia menghapuskan dosa antara Ramadan tahun ni dengan Ramadan tahun yang lepas tu. Jadi maknanya bila kita buat satu kebaikan, dia menghapuskan satu kejahatan yang telah kita buat. Tapi yang dihapuskan dengan kebaikan ini, ulama kata adalah dosa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dosa antara kita dengan makhluk, dia tidak hapus begitu sahaja, kecuali dengan bertaubat dan minta halal atau menyerahkan kembali hak orang yang kita dah ambil secara tak sah. Okey. Jadi kalau kita hutang duit orang, hutang duit, tak cukup lah. Ya Allah, ampunkanlah aku sebab berhutang duit orang tu aku tak bayar. Ya Allah, aku tak bayar hutang dia, maafkan aku. Tak boleh macam tu. Kena pergi minta halal dengan tuan hutang, tuannya, orang yang bagi hutang kat kita. Kalau kita tak ada nak bayar, kita minta halal dengan dia.
Kalau kita ada, kita wajib bayar. Macam itulah. Kan tak boleh kata, aku hutang duit kamu halal ya. Kalau dia kata, mana boleh halal, bayarlah. Tak boleh, kena bayarlah. Tak boleh tapi kalau kita betul-betul tak mampu, kita cakaplah sekarang tak mampu, kalau aku mati sebelum aku mampu bayar, tolonglah halalkan. Kena minta dengan dia. Kalau dia tak nak halalkan juga, tu kena tanggunglah tu. Tak boleh Jadi jadi maknanya bukanlah kata dosa kita dengan Allah ni lebih ringan daripada dosa dengan makhluk. Memang berat kan dosa dengan Allah, memanglah sangat berat sebab dia pencipta kita yang mengadakan kita daripada tak ada. Tapi nak menunjukkan maha pengampunnya dia ni. Sayangnya dia pada kita. Kalau kita buat dosa dengan dia tu, dia senang je mengampunkan kita dengan kita berbuat baik selepas tu. Tetapi kalau sesama makhluk ni, nak cerita Allah Subhanahu Wa Taala, dia meraihkan hak makhluk. Kan dia meraihkan hak makhluk. Jadi makhluk tu termasuk diri kita lah. Maknanya kalau orang buat dosa dengan kita, ambil hak kita secara tak sah, maka Allah beri kepada kita hak. Allahu Akbar. Memang hebat kan? Allah Subhanahu Wa Taala beri kita hak. Sama ada kita nak maafkan atau kita tak nak maafkan. Nak tunjuk sombong bolehlah. Tak nak maafkan kau. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita memaafkan. Sebab kalau kita maafkan kesalahan orang, Allah maafkan kesalahan kita. Subhanallah. Kan begitu pula. Jadi maknanya apa-apa pun balik-balik, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Mengasihani, Maha hebatlah kan segala-galanya. Jadi Nabi pesan supaya kita sentiasa jaga diri di mana jua kita berada. Namun begitu tidak menafikan kita ini ada kelemahan. Maka jika kita tersalah buat dosa, maka ada jalan untuk kita menghapuskan dosa kita, iaitu dengan melakukan kebaikan selepasnya. Kebaikan ni umumlah, ya. Pertamanya taubat ke, solat ke, baca Quran ke, buat baik, sedekah ke, apa-apa kebaikan yang kita buat, insya-Allah boleh menghapuskan kejahatan yang lalu, insya-Allah, ya. Dan kalau ada dosa dengan manusia, termasuklah juga kita kena minta maaf dengan sesama, dengan orang yang telah kita buat salah tu. Kalau dah ambil rasuah macam mana? Rasuah ni dosa dengan Allah ke dosa dengan manusia? Macam mana nak taubat bila dah ambil rasuah tu? Jadi maknanya rasuah ni kita ambil dosa dengan Allah tu satulah sebab Allah laknat kan, ar-rashi wal murtashi. Tapi dengan manusia pun banyak dosa ni kan. Dia melibatkan kita ambil orang yang nak bagi dia sebenarnya mungkin dia terpaksa je bagi tu kan. Sebab dia sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia tak bagi dia tak dapat hak dia, jadi dia terpaksa bagi. Jadi kita dah menganiayai dia, menzalimi dia. Yang kedua, dengan kita pula bagi rasuah, kita dapat sesuatu yang kita nak. Dengan kita bagi rasuah, kita menzalimi orang lain yang lebih berhak. Kan? Misalnya kita, katalah kita nak satu jawatan. Jawatan ketua jabatan lah kan. Ada orang yang lebih layak daripada kita untuk memegang jawatan tu. Tapi sebab kita bagi rasuah kepada orang yang berkuasa melantik, maka dia lantik kita. Dia memang dah berdosa terima rasuah. Kita pun dah berdosa bagi rasuah. Kita menzalimi orang lain yang layak mendapat kedudukan tu. Sebab kita bagi rasuah, kita menyingkirkan orang lain yang lebih layak. Dan bukan saja kita menzalimi dia sebab dia tak dapat kedudukan tu sedangkan dia layak. Kita menzalimi orang bawah. Kita menzalimi orang bawah.
Sebab apa? Orang bawah ni, dia berhak untuk mendapat pemimpin yang layak. Tapi dengan sebab kita rasuah, dia dapat kita jadi pemimpin dia. Sedangkan kita tak layak. Jadi kita telah menzalimi orang bawah tu. Sedangkan mereka, kalau orang bawah ni dipimpin oleh CA yang layak tu, mereka dapat banyak keuntungan. Kan? Mereka lebih sejahtera. Mereka lebih terjamin hak-hak mereka. Tapi sebab yang naiknya kita, yang tak ada kelayakan ni, dan kita naik, kita dapat kena rasuah. Jadi tengok berapa ramai orang yang kita zalimi. Sahabat sekalian, bahaya. Sebab itu memang patutlah Allah laknat Ar-Rashi wal Murtashi ni. Sebab implikasinya cukup besar. Bukan sahaja diri kita yang kena laknat ni, tapi dia membawa kerugian kepada ummah, kepada masyarakat, kepada hamba-hamba Allah yang tidak mendapat pembelaan yang sepatutnya. Allahu Akbar. Ya. Jadi bulan ni kita bulan memerangi rasuah. Bukanlah kata lepas ni kita tak perangi kan. Tapi maknanya kita nak perhebatkan kempen menentang rasuah ni. Kan. Jadi itulah. Ya, kena takut pada Allah. Fikir nak keluarkan duit sikit, fikir ini cara ni betul ke tak betul kan. Kemudian yang nak menerima pun, nak ambil duit tu cuba fikir, ni yang aku ambil ni halal ke tak halal. Bayangkan kalau semua orang berfikiran begitu, tak adalah rasuah-rasuah ni kan. InsyaAllah. Okey. Itu pesanan kedua. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan pesanan ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maknanya berakhlaklah dengan manusia. Akhlak ni maknanya perangai, sifat, cara kita berinteraksi dengan manusia. Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Jadi ada 3 perkara yang Nabi pesan dalam hadis ni, iaitu takwa kepada Allah. Yang kedua, hapuskan kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, sentiasa memelihara akhlak dengan manusia. Jadi kalau ikut syarahan di sini, apa dia maksud akhlak yang baik ni? Dia merangkumi, pertama sekali dia kata wajah yang ceria. Jumpa orang senyum, janganlah duk masam je kan. Ataupun ada orang, Roha tahulah ni kan, ada orang, dia jumpa orang, dia tak nak pandang pun muka orang tu kan. Kalau kata lelaki yang perempuan tu, dia tak nak tengok tu sebab nak jaga pandangan, tu lain cerita kan. Ni sama perempuan pun nak salam kan, kita ulur tangan nak salam, disalam, dia orang kata apa, disambut salam kita mata ke lain. Pernah tak kalau dalam majlis, masa dulu-dululah, masa bukan PKP ni kan, kalau kita duduk dalam satu majlis kan, ada orang baru datang, dia masuk pintu, mata dia ke mana? Dia cari geng dia kan. Lepas tu katalah kita duduk tepi sekali, dia salam kita, dia hulur tangan kita, dia hulur tangan nak salam dengan kita, tapi mata dia duk pandang ke kawat member dia kat sana. Apa perasaan kita? Elok tak macam tu? Jadi kalau kita nak bersalam, setiap orang yang ada majlis tu saudara kita semua tu kan. Takkanlah kita nak raih member kita je. Jadi kita jumpa orang pertama ni, kita salam dia dengan baik-baiklah kan, muka senyum kat dia. Kalau tak nak tanya apa khabar pun, salam senyum pun kita dah rasa diraihkan. Tapi macam mana ada orang hulur tangan, dia hulur tangan. Macam tu je hulur tangan pada orang-orang yang dia tak kenal ni. Mata tak tengok, buat apa ni? Tak sabar dia nak sampai jumpa member dia kat depan sana, ujung sana tu. Itu bukan cara yang beradab ya untuk kita. Nabi kata
bercanggah dengan apa yang Nabi pesan. Jadi wa khaliqin nas. Nas ni umum, manusia. Bukan saja kawan kita, bukan saja bangsa kita, bukan saja seagama dengan kita. Anas. Tengok syumulnya Islam ni. Dia didik kita sebagai ummah dia. Nabi SAW dia ajar kita, umat dia ni, supaya kita berakhlak dengan manusia. Jadi manusia ni umumlah, bukan orang dalam grup kita saja. Kan? Bukan orang yang satu kapal dengan kita sahaja. Bukan kawan kita saja, dia termasuklah musuh juga manusia dia, walaupun dia musuh kita. Tak sokong kita, dia tetap manusia, tak boleh kita berakhlak tak baik dengan dia. Kan? Kita nak, betul tak? Okey. Ataupun dia bukan seagama dengan kita, dia tetap manusia. Tengok contoh Rasulullah SAW dengan semua orang, kan? Dia menunjukkan contoh akhlak yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Allah sendiri memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi maknanya kalau nak tengok contoh akhlak yang paling mulia, tak adalah contoh lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu para sahabat yang telah ditarbiah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri baginda, ahli keluarga baginda, akhlak yang mulia. Jadi ingat ya, keyword dia khaliqin nas. Berakhlaklah dengan manusia. Jadi mungkin sama ada kita kenal ke tak kenal ke, musuh kita ke apa, akhlak mulia. Kan? Jadi antara akhlak yang mulia dia sebut wajah yang ceria, senyum, dan tahan diri daripada menyakiti dia. Termasuklah berbohong, memfitnah, menyakiti dengan apa? Dengan tangan, dengan perkataan, malah kadang dengan memek muka pun. Bayangkan orang jumpa kita, dia tunjuk memek muka yang tak tahulah, ngejek ke apa. Itu satu bentuk menyakiti. Jadi itu bukan termasuk dalam akhlak yang baik. Kan? Jadi maknanya jaga diri daripada menyakiti orang lain, sama ada dengan perkataan, dengan perbuatan, hatta dengan memek muka. Memek muka. Tak boleh. Kemudian dikata bazlil ma'ruf ilaihim, dan berusaha untuk buat baik kepada mereka. Apa yang kita mampu buat baik. Kan? Jadi bergaul khaliqin nas, ya, berakhlak dengan manusia, bi khaliqin hasan, dengan akhlak yang baik, insya-Allah. Jadi hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan, ada 3 pesanan penting dalam hadis ni. Yang pertama, takut pada Allah di mana jua kita berada. Ikuti kejahatan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan dapat menghapuskan kejahatan. Dan yang ketiga, jaga akhlak. Ya, berakhlak dengan manusia. Bukan dengan kawan anda, bukan dengan geng anda, tapi dengan manusia. Bihuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita melalui sahabatnya yang hebat, Abu Dzar dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi sahabat, untuk hari ini satu hadis sajalah. Ya, mudah-mudahan memberi peringatan untuk diri sendiri dan sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah pada pagi ini. Ada soalan ke? Boleh tulis di ruangan komen tu. Kalau ada, saya cuba jawab. Kalau tak ada, sekali lagi nak pesan, sila share supaya dapat dimanfaatkan juga oleh orang lain yang tidak sempat mengikuti melalui page ini. Okey. Ada soalan? Saya tunggu sekejap. Kalau ada. Kalau tak ada, insya-Allah setakat ini dulu untuk hari ini. Kalau dipanjangkan umur,
Kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. Selamat membuat persiapan untuk menyambut ketibaan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Sempatlah kita menjalani ibadah dalam bulan Ramadan dan meraih kebaikan yang Allah sediakan dalam bulan tersebut, khususnya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.